Sebab itu tuan-tuan, banyak hadis-hadis Nabi yang para sahabat sering kali tanya Nabi, apakah amalan yang paling terbaik? Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang Nabi ditanya tentang apakah amalan terbaik, setiap sahabat yang bertanya ada macam-macam jawapan. Bukan satu ya jawapan. Ada yang berbuat baik pada ibu bapa, ada yang taat pada Allah, taat pada Rasul, macam-macam tuan-tuan. Yang mana Nabi jumpa orang ni, Nabi bagi beritahu macam ni. Nabi jumpa orang ni, Nabi bagi tahu orang macam ni. Sebab masing-masing ada kelemahan dan Nabi mengetahui kelemahan tersebut. Maka itulah baginda Nabi satu orang yang suka mendidik dan memberikan pengajaran kepada umatnya agar mereka ini menjadi orang yang taat dan juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi payah nak kata tidak, melainkan dengan asbab mendidik umatnya sendiri tuan-tuan. Sampai tahap kalau ada sahabat yang nakkan bantuan daripada Nabi SAW tuan-tuan, yang mana mereka ini sangat memerlukan, sangat-sangat memerlukan, dan Nabi pun tak ada barang tersebut. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi kata hampir dekat satu kedai, bagi tahu kepada kedai tersebut atas nama Muhammad, maka hang ambillah barang keperluan hang dan juga anak-anak hang. Sampai tahap tu tuan-tuan, Nabi berhutang demi umat Islam ataupun demi orang Islam yang berada di bawah baginda Nabi SAW. Nabi suruh kawan tu pergi berhutang. Hampir kat kedai tu, hampir ambil ya barang apa yang hang nak, keperluan apa yang hang nak, maka hang ambil dan bagi tahu dekat tokai kedai, boh dalam buku 555 lah bahasa kita boh dalam buku 555, letakkan nama Muhammad, maka Muhammad berhutang dengan kamu. Maka tuan-tuan, itulah yang Nabi buat. Bila Nabi ada duit, Nabi bayar balik hutang tersebut atas nama baginda Nabi SAW. Walhal benda tu bukan manfaat Nabi. Maksud kata bukanlah keperluan untuk Nabi nak makan dan sebagainya. Untuk orang lain, punyalah Nabi sayang akan umat Islam, punyalah Nabi sayang akan orang Islam, orang Muslim, sesama Muslim. Maka Nabi membantu, bukan takat nasihat, bahkan lebih lagi daripada nasihat. Subhanallah tuan-tuan. Itulah baginda Nabi SAW. Macam baru ni lah tuan-tuan, yang melanda zakat Pulau Pinang, satu isu yang besar, viral tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam-macam lah tomahan netizen ni terhadap zakat Pulau Pinang. Lama dah kami tak kena hantam tuan-tuan. Sekali-sekala kena seronok juga. Tapi nasibnya ada juga buah kilas. Kalau tak ada buah kilas, kena lah tuan-tuan. Kelemahan kita nak buat macam mana? Tuan-tuan, satu orang yang dia buat video tuan-tuan, buat video rakam di gereja Bukit Mertajam, menyatakan bahawa dia pergi ke JKM tak dapat nak bantu, pergi zakat pun tak bantu tuan-tuan. Dia kata pasal dia nak buat rawatan anak dia, kemudian sewa rumah dan sebagainya. Sampai di gereja maka dia kata gereja pun tak bantu, gereja takat bagi makan dan minum ya, tak dapat settle dia punya sewaan rumah. Jadi bila dia post video tu, maka sekelip mata lah tuan-tuan FYP. Oi tuan-tuan, ingat nak buat FYP senang so payah tuan-tuan nak buat FYP ni. Ni tahu lah buat video ni kan, Siti Aisyah punya video TikTok, nak dapat FYP bukan senang, payah. Tapi kalau bab orang marah ni, tunggu sat tak ada 5 minit tu dia melambung naik view beratus ribu, berpuluh ribu. Maka komen pun ramai tuan-tuan, macam-macam lah komen. Sampai kata zakat ni tak bantu ke, sampai kata ada lagi orang pergi minta kat gereja, mana zakat Pulau Pinang. Komen negatif lah tuan-tuan. Komen negatif ni saya baca komen negatif lah, ada juga positif, negatif lah banyak. Dan rata-rata semuanya memandang buruk dan meletakkan satu perkara negatif kepada zakat Pulau Pinang. Tapi ada juga lah yang cerdik pandai tuan-tuan. Dia kata janganlah menghukum zakat lagi, dengar dulu zakat Pulau Pinang, kok lepas dah bantu. Ni cerdik tuan-tuan. Baca tu dalam ramai-ramai tak cerdik, ada juga lah cerdik. Saya ada rasa orang Siti Aisyah yang cerdik ni, tak ada orang lain dah. Tuan-tuan, orang sini ni nampak muka macam orang sini lah. Dia lah komen tuan-tuan, dia kata jangan sabar sat, jangan duk hentam, pasal mungkin zakat juga ada jawapan. Dengar dulu jawapan zakat. Mungkin kita dengar sebelah pihak ya tuan-tuan. Macam-macam komen tuan-tuan. Kalau buka cepat dia post, dia delete dah. Masa dia start ya tuan-tuan, dia delete dah. Tapi saya sempat baca lah macam-macam mesej, macam-macam komen tuan-tuan. Sampai kata pusat zakat ni malas keluar. Dia jadi macam tu lama-lama 2015, 2016 orang duk hentam zakat. Zakat ni malas keluar lah, duk dalam akaun sajalah. Tu lah pegawai-pegawai zakat semua perut buncit pun dah tiba tuan-tuan. Pasal malas keluar perut buncit. Bahaya tuan-tuan. Padahal ramai yang perut buncit tak keluar pun. Keluar perut buncit juga, macam mana? Allahu Akbar tuan-tuan. Macam-macam orang komen. Tak apalah, itulah rutin. Biasalah kena tuan-tuan. Tak apa. Maka kami punya Bicom, kita pun kontak makcik ni. Alhamdulillah dia pun bagi kerjasama penuh. Dia pun mai ke pejabat zakat.
Dia duduk di berterus tuan-tuan, dia mai ke pejabat zakat. Kemudian kita tanyalah apa keperluan sebenarnya sampai viral dan sebagainya. Memang ada sebab lah tuan-tuan, sebab keadaan terdesak. Tapi tak apalah, cuma kita cek balik dan kita tanya balik, sebenarnya makcik ni dah penerima zakat Pulau Pinang dah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, dia dah terima skim sewaan rumah sebanyak RM800 sebulan. Dapat sewaan rumah RM800 sebulan. Kemudian dapat kewangan bulanan RM450 sebulan. Kemudian dapat makanan bulanan RM200 sebulan. Total semua berapa? RM1,450 sebulan. Jadi rasa terkilan sikit lah kami di Zakat Pulau Pinang bila mana dia kata dia tak dapat bantuan dan tak menyatakan bahawa zakat bantu dia. Sedih tuan-tuan. Dan kita katalah makcik buka ruang fitnah yang sangat besar. Ruang fitnah macam-macam. Maka kami minta makcik padam balik semua video-video tu dan juga up balik video yang menyatakan bahawa zakat bantu. Alhamdulillah tuan-tuan, secepat yang mungkin dia up kembali video yang menyatakan bahawa zakat membantu dia selama ini. Seronok balik kami tuan-tuan. Kemudian kami pun up balik di media sosial Zakat Pulau Pinang, di TikTok. Maka dapatlah komen-komen positif balik.